Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan mutaqabbala wardallahu ma'anna wa walidina wa masyaikhina wa muallimina wa an awliyai ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Pada malam yang lepas kita dah berbicara berkenaan dengan muqaddimah ilmu dan juga muqaddimah kitab. Jadi ada dua jenis muqaddimah. Muqaddimah ilmu adalah berkenaan dengan latar belakang ilmu tersebut. Manakala muqaddimah kitab adalah berkenaan dengan pengenalan tentang penulisan kitab tersebut. Jadi sikit sebanyak kita dah dapat sedikit gambaran awal tentang berkenaan dengan subjek ataupun madah risalatul adab ataupun ilmu adab wal bahsi wal munazarah ini. Jadi insya-Allah malam ni kita akan membaca matan dia. Semalam kita dah baca dah, kita baca secara tanpa syarah. Sekejap, kita tunggu kawan-kawan kita. Jadi ada apa-apa persoalan ataupun masalah boleh kita kongsikan. Jadi mudah-mudahan majlis kita ini akan bertambah keberkatan dia atau bertambah manfaat dia. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung perbahasan kita. Jadi kalau tuan-tuan nak baca ataupun nak memilih sendiri mana-mana matan yang jenis, boleh pilih lah. Jadi saya akan membaca matan yang masyruh, matan yang masyruh tersebut. Matan yang masyruh ke surat berapa matan masyruh ni? Ke surat 44. Okey. Okey. Pak Long kita pun dah masuk dah. Alhamdulillah tuan guru kita. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'a bihi wa ulumi fi darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka Allahumma ya mujiba kulli sa'ilin wa usalli ala nabiyyika mab'uthi bi aqwal dalail. Jadi segala puji bagi Allah SWT yang menjawab bagi setiap orang yang berdoa kepadanya. As-sa'il itu adalah orang yang berdoa. Tetapi di sini dikatakan sebagai bara'atul istihlal dan penuh dengan ilmu balaghah, yang mana penulis sengaja menggunakan perkataan kulli sa'ilin. As-sa'il itu merujuk istilah dalam ilmu adab munazarah yang merujuk kepada orang yang membangkang ataupun orang yang bertanya kepada dalil ataupun orang yang menuntut kepada dalil. Wa usalli ala nabiyyika mab'usin bi aqwa ad-dalail. Jadi dan selawat dan salam ke atas Nabi kita yang diutuskan dengan sekuat-kuat dalil. Dalail aqwaul dalail ini dimaksudkan adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril, yang merupakan mukjizat yang paling jelas. Wa ala alihi wa ashabihi al-mutawassilina bi a'zami wasail. Dan ke atas keluarga dan juga atba' alihi ini termasuk atba' dan juga keluarga, wa ashabihi dan para sahabat, al-mutawassilina al-atba' ataupun al-muhibbin, yang mereka ini cintakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi a'zamil wasail, dengan sebaik-baik wasilah. Yang dimaksudkan di sini adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lianna dinahu akmal adyan, kerana agamanya itu adalah agama yang paling sempurna dan paling terbaik. Yang mana Allah SWT memuliakan agama ini dengan bil bara'ati anil nasqi wa tabdil, daripada dinasahkan dan juga ditukarkan seperti mana agama-agama sebelum ini. Jadi itu adalah kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma jara al-bahsu bainal mujibi was-sa'ili. Okay, ada kitab ini kita akan membincangkan berkenaan dengan apa yang berlaku perbahasan di antara al-mujib was-sa'il, di antara orang yang menjawab dan juga orang yang meminta ataupun orang yang
dalam pihak yang bertentangan. Okey. Jadi al-mujib di sini muhakkik mengatakan huwa man yansaba nafsahu lil kalam ibtidaan, iaitu siapa yang memulakan apa panggil qadiyah ataupun memulakan bicara, wa yu'abbiru anhu bil mu'allil. Dia juga dinamakan sebagai mu'allil ataupun dalam istilah yang lain mudda'i. Jadi kita kena mahir istilah-istilah tersebut. Jadi bila sebut al-mujib, dia juga al-mu'allil, dia juga adalah al-mudda'i, wa yu'abbiru anhu bil mu'allil, dia juga adalah mu'allil. Okey, ini juga termasuk dalam istilah dia. Tapi itu saja yang kita akan jumpa dalam kitab Adabul Bahsi wal Munazarah. Jadi kalau kita tahu semua istilah-istilah tersebut, akan membantu kita memahami dengan lebih baik. As-sa'il pula man yatakallama ba'da al-mujibi yanquduhu, iaitu siapa yang bercakap selepas al-mujib tadi. Iaitu contoh saya kata Allahu wujud, lepas tu dia kata amna'u zalika, maka orang yang kedua ini adalah orang yang membangkang ataupun orang yang menegah ataupun mencegah muqaddimah tersebut, maka dipanggil sebagai as-sa'il. Okey, kadang-kadang okey, as-sa'il juga dia ada juga dia punya istilah-istilah yang lain. Nanti insya-Allah kita akan jumpa. Al-mu'tarid, antara istilah lain adalah al-mu'tarid bagi as-sa'il. Okey. Ataupun al-khasmi, pihak musuh ataupun pihak lawan, rival. Okey. Wa ba'du fa hadhihi risalatun laqastuha fi ilmi al-adabi. Iaitu inilah risalah yang aku ringkaskan dalam ilmu adab, mujtaniban 'anil tarafai al-iqtisad al-ikhlali wal itnabi. Ini adalah satu risalah yang aku ringkaskan dalam ilmu adab, iaitu ilmu adab al-bahsi wal munazarah, mujtaniban, yang mana mudah-mudahan risalah ini terkeluar ataupun jauh daripada dua elemen ataupun dua benda yang bertentangan, iaitu al-iqtisad, terlalu ringkas, al-ikhlal, al-iqtisad itu iaitu tarafal al-iqtisad, maksudnya al-iqtisad ni adalah wasatiyah, iaitu pertengahan, yang mana al-ikhlal itu adalah kita kata sebagai terlalu ringkas sampai tidak jelas makna al-ikhlal, qalilul kalam ataupun qalilul alfaz, hatta sehingga la yafham maqsuduhu, tidak la yufham maqsuduhu, tidak difahami maksud dia. Itu maksud dia al-ikhlal. Wa amal itnab, okey, ada kalau dibaca di sini mana dia tadi, al-ikhlal an-naqsu min al-qadri alladhi yattadihu fil ma'na al-murad, muka surat 33. Okey. Sekejap, saya bentang saya punya skrin. Silap pula. Okey. Okey. Jadi kita dah sampai kat sini. Al-iqtisad tadi itu adalah at-tawassut baina ikhlal wal itnab. Itu terlalu ringkas dan terlalu panjang. Okey. Ke surat seterusnya 45. Okey. Wal itnab pula adalah muradu bil itnab huna at-tatwil, terlalu panjang, alladhi huwa kaunul lafzi zaidan ala asli murad la faedah ta, yang mana terlalu panjang dan lafaz itu berlebihan sehingga tidak perlu kepada perkara tersebut, la faedah, tidak ada faedah. Kalau terlalu panjang sangat, yufidu malal, iaitu bawa kepada jemu. Jadi kita tak, kalau terlalu panjang sangat, dia bawa kepada aspek jemu ataupun boring. Jadi dia cuba untuk menulis satu risalah yang berbentuk sederhana, tidak terlalu ringkas dan tidak terlalu panjang. Wallaha as'alu ay yanfa'a biha ma'asyirat tullabi
wa ma taufiqi illa billahi wa alaihi tawakkaltu wa ilaihil ma'ab. Dan kepada Allah lah aku memohon supaya memberi manfaat risalah ini, memberi manfaat kepada seluruh pelajar dengan taufik, dengan mana tidak ada pertolongan kecuali daripada Allah SWT, dan wa alaihi, kepadanya je lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku kembali. Okey. Okey, seterusnya. Okey, habis itu disebut sebagai bara'atul istidlal, iaitu istidlal yang penuh dengan balaghah. Okey, i'lam. Okey, malam ni apa kita punya outcome kita? Malam ni cukup untuk kita faham tentang apa itu tugas as-sa'il. Jadi dia dah, macam kita dah jelaskan tadi, ilmu ni dia ada definisi tentang munazarah, kita dah jelaskan. Kemudian wazifatus sa'il, jadi apa itu peranan sa'il. Kemudian wazifatul mu'allil, kemudian peranan mu'allil, ataupun tugas, tugas wazifah ini kita boleh terjemah sebagai tugas. Tugas orang yang membangkang, tugas orang yang mendakwa, ataupun orang yang claim. Okey, puak pencadang lah. Kalau kita dalam asal debat, ilmu debat di sekolah dulu, kita ada puak pembangkang dan juga puak pencadang. Jadi puak pembangkang di sini disebut sebagai istilah as-sa'il. Okey, i'lam anna al-munadharah hiya nadru bil basirah min al-janibaini fi nisbati baina syai'aini izharan lis-shawab. Ketahuilah bahawasanya munazarah itu adalah an-nadru bil basirah, iaitu berfikir ataupun apa panggil, melihat dengan jelas daripada kedua-dua pihak pada sesuatu nisbah di antara dua perkara, bertujuan izhar lis-shawab. Semalam kita dah bincang tentang definisi tersebut. Okey, jadi lafaz munazarah itu adalah lafaz yang umum, ada lafaz yang khusus. Sekiranya umum, dia merujuk kepada semua jenis bentuk mubahasat, semua bentuk jenis perbincangan, perbicaraan dan juga perbahasan ataupun perdebatan. Kalau makna yang khusus adalah perbahasan yang bertujuan untuk mencari kebenaran dalam sesuatu perkara. Maksudnya khilaf dalam dua. Contoh kita khilaf dalam kita bercanggah pandangan dengan orang etis. Kita kata Allahu mawjud. Dia kata la amna'u zalika, maksud aku menegah keperkara tersebut, ataupun dia kata limaza, ataupun ma daliluka, apa dalilnya. Itu adalah peranan yang dimainkan oleh as-sa'il. Jadi bila kita dakwa tersebut, maka as-sa'il dia ada tugas dia, maka dia mengatakan aku tak berpegang kepada demikian, ataupun aku menolak pandangan tersebut. Kemudian dia mendatangkan dalil, bukan dia tolak-tolak, betul dia tanpa menuntut kepada dalil. Jadi itu yang kita maksudkan sebagai tugas bagi as-sa'il tersebut. Jadi malam ni cukup kita fokuskan kepada tugas sa'il, malam esok kita fokus kepada tugas mu'allil. Kemudian malam lusa kita fokus pula pada tentang kesudahan ataupun makhraj al-ma'ab bagi al-munazarah, maksud kesudahan, pengakhiran bagi munazarah tersebut. Dan kita masuk yang terakhir adalah berkenaan dengan bab adab adab ataupun etika dalam munazarah. Itu sahaja dalam ilmu ni. Jadi yang pentingnya adalah kita memahami tentang tugas as-sa'il dan juga kita memahami tentang tugas al-mu'allil. Itu yang paling penting dalam ilmu al-bahsi wal munazarah. Okey, sebab di situlah kita kata sebagai loop, intipati kepada ilmu ini. Okey. Walikulli minal janibaini wazaif limunazaratil adabun. Okey, dia kata bagi setiap pihak tersebut, bagi setiap kedua-dua pihak ada tugas, wazaif, supaya kita bila kita tahu tugas tersebut, kita tidak berdebat seperti mana perdebatan yang hakim ataupun perdebatan yang tidak mendatangkan sebarang apa? Sebarang keputusan. Okey, jap. Mana skrin ni? Okay, kalau semua ada kitab lah senang juga. Okey, your entire screen. Okey. Jadi bila kita fahami tugas tersebut, maka dia akan mengelakkan diri kita daripada
melakukan perkara ataupun perdebatan yang perbincangan yang tidak mendatangkan hasil. Jadi seperti mana yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini, kita berdebat, tidak tahu mana mahal nizak, tidak tahu apa tugas dia, tidak tahu tentang badihiyat, ad-daruriyat dalam dalil tersebut, mana perkara yang boleh kita tanya, mana perkara yang kita boleh talabul dalil, apa perkara yang kita boleh menuntut kepada dalil, ada perkara yang kita tak perlu kepada dalil, mana keadaan dia. Jadi seorang yang ingin berdebat, maka dia perlu tahu tentang wazifah dia. Kalau tidak, dia akan melanggar etika dalam perdebatan tersebut dan tidak mendatangkan hasil terhadap perdebatan yang dilakukan tersebut. Okey, amma wazifatu sailu wa amma wazifatu saili. Okey. Sumya sa'ilan li'annahu yas'alu, kerana dinamakan sa'il kerana dia bertanya, ay talaba minal mu'allil tashihu kalamahu wa yunaqidu fihi, iaitu dia menuntut kepada orang yang pendakwa al-mu'allil untuk mengesahkan kata-kata dia ataupun dakwaan dia tersebut, ay yutalibuhu bid dalil, maka menuntut ataupun dia menuntut kepada dalil. Contoh kita kata, apa bukti wujud Allah SWT? Contoh kita kata Allah itu wujud, maka Zaid yang ateis ini dia kata amna'u zalika, aku tak pegang kepada perkara tersebut. Ma daliluka, apakah dalil kamu? Maka barulah kita nyatakan dalil kita. Dia kena tunggu dulu, jangan terus dakwah terus sebut dalil. Itu bercanggah dengan kaedah munazarah. Jadi orang yang melaksanakan sesuatu bukan pada tempat dia ataupun keadaan yang dituntut tersebut, maka dia termasuk dalam al-mukabarah ataupun benda yang mardudah. Jadi untuk kita nak ketahui apa yang makbulah, apa yang boleh diterima ataupun tugas yang boleh diterima, dan apa tugas yang ghairul makbulah ataupun mardudah yang ditolak dalam ilmu adab al-bahsi wal munazarah. Okey. Wa amma wazifatu sa'ili fasalasatun. Okey, bagi tugas as-sa'il ini, orang yang membangkang ataupun orang yang mencegah ataupun orang yang puak pembangkang, dia ada 3 sahaja. Al-munaqadah ini adalah satu istilah yang apabila sebahagian ulama adab bahasa munazarah menggunakan al-man'u. Jadi mereka menukarkan al-munaqadah ini dengan al-man'u. Jadi kalau saya sebut munaqadah itu sebagai al-man'u, maka dia adalah perkara yang boleh diterima pakailah. Maksudnya ini kata ustaz, kenapa guna al-man'u di sini munaqadah? Okey, memang istilah ni ditukar oleh sebahagian ulama. Ada sebahagian ulama gunakan al-munaqadah, ada sebahagian ulama menggunakan al-man'u. Jadi ada hubungan antara umum wal khusus min wajhin. Okey. Kemudian tugas al-munaqadah ini dia ada perincian pula satu persatu yang kita akan bahaskan nanti. Okey, al-man'u iaitu dia tidak setujulah, maksudnya tidak setuju dengan dakwaan kita tadi. La usallimu, guna perkataan yang pelbagai, uslub dia. La usallimu, amna'u, arfadu, la uqabilu, ataupun la uwafiqu. Jadi banyak perkataan-perkataan yang kita guna. Walaupun kita dalam bahasa Melayu pun begitu. Saya tak setuju, saya tidak menyokong, saya tidak apa orang panggil? Ada kawan masuk pula. Okey. Ada kawan yang demikian. Maksudnya tak menjelaskan bahawasanya ketidakpuasan hati terhadap dakwaan kita. Okey. Okey, macam contoh diberikan adalah contoh yang diberikan berkenaan dengan solat. Contoh perbezaan di antara mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi berkenaan dengan solat witir. Okey, kemudian Syafi'i kata, ulama Syafi'i kata solat witir adalah sunat. Sebab apa? Dalil dia apa? Kemudian ulama Ahnaf tidak setuju. Ma daliluka, apakah dalil kamu? Jadi bila minta dalil, talabul dalil daripada sa'il, barulah kita katakan
dalil dia adalah kullu nafilah kullu salati yuaddi ala nafilah fahuwa sunnah. Setiap solat yang dilakukan atas kenderaan maka dia adalah sunat. Itu adalah dalil kita. Jadi golongan Ahnaf pula dia memainkan peranan yang kedua, iaitu peranan yang kedua adalah kita katakan tadi adalah munaqadah tadi adalah bila dia tak setuju tersebut. Bila dia kata okey, kita jelaskan dalil dia adalah setiap solat yang Nabi SAW tunaikan dalam keadaan atas kenderaan maka itu adalah sunat. Jadi Ahnaf dia nak kritik dalil tersebut, dikatakan sebagai an-naqdu, iaitu menjelaskan bahawasanya dalil yang kita guna tadi adalah tidak terpakai ataupun tidak diterima oleh dia. Okey, jadi kita pun jelaskan bahawasanya dia pun kata dia kata dalil kamu tadi adalah tidak sahih. Dalil hadis tersebut adalah tidak sahih. Okey. Indonesia menyimak apa dia tu, saya pun tak faham. Menyimak al-man'u ke? Okey. Kemudian bila kita kata hadza hadis rawahu fi sahih Bukhari. Okey, hadis yang berkenaan dengan solat nafilah tadi itu adalah hadis sahih Bukhari. Jadi kita menjawab pertuduhan ataupun bangkangan oleh golongan Ahnaf tadi. Maka dia pun kata jadi semua yang diterima apabila hadis itu berada dalam Sahih Bukhari, dia adalah hadis yang sahih. Okey, kemudian kita pula tukar, kita pula Syafi'i bertukar menjadi as-sa'il. Okey, Ahnaf kata semayang sunat witir itu adalah wajib. Okey, Ahnaf kata, ulama Ahnaf kata solat wajib. Okey, maka kita jadi di sini sebagai as-sa'il, kita tanya ma daliluka ataupun amna'u zalika. Limaza apa semua kita gunakan berbagai kaedah atau bahasa boleh saja. Kemudian Puan Ahnaf cakap, maka dia mendatangkan dalil dia kata setiap al-amru yufidul wujub. Setiap solat ataupun setiap perkara yang fi'il amar itu adalah memberi faedah wajib. Jadi itu adalah dalil dia. Kemudian tugas kita pula adalah kita menyemak dalil tersebut. Kita nak cerita adakah dalil ini betul ataupun kita boleh jelaskan bahawasanya ada takhalluf pada dalil tersebut, ketidaktepatan dalil tersebut. Kita katakan ulama Syafi'i pula menjawab, dia kata laisa kullu amrin yufidul wujub. Dia kata bukan setiap seperti mana solat ka salatir rawatib. Ada fi'il amal tetapi tidak membawa kepada wajib, hanya bawa kepada sunat sahaja. Jadi kita membatalkan dalil ulama Ahnaf dengan dakwaan bahawa dalil dia itu adalah takhalluf. Okey, maka itu sahaja. Kita katakan semua peranan-peranan yang dimainkan oleh sa'il wal mu'alil itu dah wujud di dalam perbahasan tadi berkenaan dengan solat witir. Di sisi Ahnaf wajib, di sisi kita adalah sunat. Jadi kalau kita boleh pegang kepada dalil ini ataupun bukti ini, contoh mubahasah ni atau munazarah ni, maka kita dapat tahulah setiap peranan yang dimainkan oleh as-sa'il wal mujib. Tapi malam ni insya-Allah kita hanya nak memfokuskan kepada as-sa'il sahaja. Okey, sebab bila kita tahu as-sa'il, maka kita secara automatik kita akan tahu peranan al-mu'allil. Sebab mu'allil ni dia akan menjawab apa sahaja bentuk bangkangan ataupun penghujahan yang dikemukakan oleh as-sa'il. Okey. Saya dah jelaskan perbezaan di antara mukabarah, mujadalah, munazarah dan juga mukabarah. Okey, amma wazifatus sa'ili fasalasatun al-munaqadatu atau al-man'u, okey, wan naqdu wal mu'aradatu. Okey, kalau kita nak terjemah pun saya ingat tidak ada istilah yang sesuai lah. Mungkin kita boleh terjemah ini adalah menegah. Yang pertama itu adalah menegah al-man'u. Yang kedua itu adalah an-naqdu, iaitu kita mengkritik dalil tersebut.
Kemudian al-mu'aradah adalah kita mendatangkan dalil lain yang untuk nak menunjukkan kata dakwaan kita atau pembangkangan kita itu adalah tepat, ataupun nak menunjukkan kata dalil yang kita datangkan itu lebih tepat daripada dalil yang dikemukakan oleh pendakwa tadi. Okey, jadi kena faham betul-betul ini. Salah apa ciri-ciri yang pertama tadi. Yang pertama tadi al-man'u itu adalah semata-mata menegah ataupun meminta dalil. Itu sahaja al-man'u. Itu al-man'u yang kita jelaskan tadi, dia juga adalah istilah kepada al-munaqadah. Kemudian al-naqdu, naqdu ni kita mengkritik, mengkritik ataupun membatalkan dalil tersebut. Contoh, kita kata okey, ahli falsafah kata al-alam al-alam qadim. Okey, dia kata alam qadim. Kita kata apa dalil dia? Kan? Kita mencegah, kita kata kaifa, bagaimana alam itu qadim sedangkan Allah itu qadim. Maka falsafah mengatakan dia tidak boleh menjelaskan dalil alam itu qadim. Jadi kita pula datangkan hujah kita, maka itu adalah dalam peringkat al-mu'aradah. Kita kata bisyawahid, dengan syawahid bahwasanya alam itu hadis, laisa qadim, iaitu kita dengan penyaksian bahwasanya kullu mutaghayyir hadis, al-alam mutaghayyir, maka al-alam hadis, maka itu adalah hujah kita. Okey. Contoh lain macam okey. Okey, orang Nasara, kita kata John kata al-Masihu ilah. Ni dakwaan dia. Masihul ilah. Nabi Isa itu adalah Tuhan. Okey. Maka kita sebagai Muslim, maka kita ataupun kita tidak bersetuju, kita membangkang dakwaan John tadi, mengatakan amna'u zalika, ataupun aku tidak setuju, wa ma daliluka. Maka kalau kita tanya dalil pun juga termasuk dalam al-man'u. Nanti kita akan tengok dia ada jenis-jenis man'u tu. Al-man'u bis sanad, kemudian ma'nu bil halli dan sebagainya. Nanti kita akan perincikan, jangan risau. Okey, contoh dia kata al-Masihu ilah, Nabi Isa itu adalah Tuhan. Ni John kata. Kemudian kita pun mencegah. Dia kata wa kaifa yakunu zalika. Contoh kita kata kenapa jadi demikian? Apa dalil dia? Maka John kata bahwasanya annahu yuladu bi ghairi abin. So dia kata dalil dia adalah Nabi Isa ini dilahirkan, dia kata Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ayah. Setiap yang dilahirkan tanpa ayah, maka dia adalah Tuhan. Jadi kita itu adalah peranan yang dimainkan oleh John tadi adalah peranan sebagai mu'allil. Maka dia datangkan bukti yang kita minta tadi. Maka kita jelaskan di situ, kita kata naqdu di situ adalah tidak tepat dalil yang dikemukakan tersebut, kerana Adam juga dilahirkan tanpa ataupun diciptakan tanpa ada bapa. Jadi maka membawa kepada terbatalnya Al-Masih itu sebagai Tuhan. Jadi kita mengkritik dengan mendatangkan bahawasanya dalil yang dikemukakan oleh Sa'id ataupun al-Nasara tadi, orang Nasara tadi mengatakan dalil yang dibawa oleh beliau adalah takhalluf. Maksudnya yubtil, kita membatalkan dalil dia. Dia ada dalam kaedah mantik juga, kita ada pelajari benda tersebut. Contohnya sesuatu dalil ataupun sesuatu dalil yang yuaddi ila mustahil fahuwa mustahil. Adapun dalil yang yuaddi ila butlan fahuwa butlan, ataupun dalil yang yuaddi ila tasalsul fahuwa muhal, ataupun fahuwa mustahil. Dalil yang bawa kepada daur juga adalah mustahil, ataupun sesuatu yang membawa kepada daur, membawa kepada jam'un naqidain, membawa kepada tanaqud, maka itu adalah termasuk dalam muhal. Jadi kaedah dalam mantik dipraktiskan dalam
ibtalu dalil. Jadi ini kaedah yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali ketika mana mengkritik ahli falsafah. Jadi ahli falsafah ni senang sebab mereka ini adalah golongan yang berpegang kepada daruriyat akliyah, badihiyat akliyah, perkara yang boleh diterima oleh akal, yang memang dihukumkan oleh hukum akal yang asas tersebut, seperti qanun aliyah, qanun zatiyah, ada mutanaqud dan sebagainya. Sebab itu bila mana Imam Ghazali membatalkan dengan hujah-hujah tersebut, hatta kalau kita tengok dalam matan Al-Jurumiyah pun tersebut banyak dibincangkan tentang kaedah untuk mengibtalkan ataupun mengisbatkan akidah berdasarkan kepada kaedah-kaedah badihiyat tersebut. Okay, nanti kita akan jumpa lagi perbahasan tersebut. Okey, as-sa'il ini dia hanya ada 3 tugas: al-munaqadah, an-naqdu wal mu'aradah. Li'annahu imma an yamna'u muqaddimatud dalil atau dalil nafsuhu atau al-madlul. Okey, sama ada dia mencegah ataupun menghalang muqaddimatud dalil. Muqaddimatud dalil adalah merujuk kepada muqaddimatus sughra ataupun dalil nafsuhu, dalil itu tersebut. Kemudian ataupun kepada madlul, iaitu perkara yang ditunjukkan. Contoh kalau kita kata kalau ahli falsafah nak lawan kita kata al-alam hadis. Okey, al-alam mutaghayyir itu adalah muqaddimah dalil. Dalil adalah kullu mutaghayyir hadis, itu adalah dalil nafsuhu ataupun madlul al-alam hadis. Jadi kena bezakan di antara dalil nafsuhu wal madlul, muqaddimatul dalil. Bila sebut muqaddimah dalil, maka itu adalah muqaddimah sughra bagi perkara yang nak dibuktikan ataupun nak dimadlulkan. Okey, jelas tak? Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Okey, fa in kana awwalu, okey, fa in kana awwalu fa in mana'a mujarrada. Okey, nak tengok penjelasan daripada mana ni. Okey, an-naqdu. Nampak kat sini ada dijelaskan oleh penulis. Dalil itu adalah kalau muqaddimah dalil ma tatawaqqafu 'alaiha sihhatud dalil wal muradu yamna'u tilka munaqadah talabud dalil 'alaiha. Itu merujuk kepada apa yang mengesahkan kepada dalil tersebut. Kemudian dalil wallazi yalzamu min ilmi bihi ilmu bi syai'in akhar. Okey, ini adalah definisi bagi qiyas. Itu iaitu apa yang melazimkan pengetahuan dengannya itu. Kita ketahui benda tersebut, maka kita akan mengetahui tentang yang lain. Okay. Madul huwa alladhi yalzamu min al-ilmi bi syai'in akhar ilmi bihi. Okey, itu berkenaan dengan wazifatus sa'il. Okay, nanti kita akan perincikan balik. Fa in kana al-awwalu, seterusnya fa in kana awwalu fa in mana'a mujarradan aw bisanad fa huwa munaqadah. Okey, sekiranya dia hanya semata-mata mencegah ataupun bisanad ataupun dengan bukti. Bisanad ni dengan bukti, iaitu tujuannya adalah untuk menguatkan dakwaan tersebut ataupun menguatkan al-man'u. Jadi disebut sebagai sanad. Fa huwa munaqadah. Itu disebut sebagai munaqadah, iaitu al-man'u. Okey, wa minha naw'un yusamma bil halli atau ta'yinu mawdi'il khalat. Okey, daripada perkara tersebut juga maka dinamakan sebagai al-man'u bil halli. Jadi kita dengan menyebut kepada tentang perkara yang ditegah tersebut. Okey, jadi al-halli di sini adalah ta'yinu as-sa'il mawdu'ul khalat al-mu'allil fil muqadimati dalilihi, iaitu kita menentukan tempat salah tu as-sa'il tugas yang dimiliki oleh sa'il, iaitu sa'il ini orang yang mencegah tadi ataupun orang yang membangkang tadi, menjelaskan tempat salah yang dikemukakan oleh
mu'allil di dalam muqaddimah dalil dia. Itu adalah fungsi bagi al-munaqadah. Yang pertama iaitu jenis bis sanad. Yusama bil halli wa ta'yinul mawdu'. Okey, jadi kalau sanad ni contoh kita tak amna'u ma daliluka itu adalah al-man'u bis sanad. Kalau kita jelaskan tempat salah tadi, maka kita kata contoh kita Isa itu adalah Tuhan, maka kita kata amna'u zalika wa kaifa bagaimana dia boleh jadi Tuhan sedangkan dia adalah manusia. Maka itu adalah tugas bagi yang dimainkan oleh as-sa'il yang merangkumi bil halli, iaitu kita menjelaskan tempat salah bagi dalil tersebut ataupun dakwaan tersebut. Okey. Wa amma mana'ahu bid dalil. Okey, ada kawan masuk pula ni. Okey, wa amma man'u bid dalil fa huwa qasbun ghairu masmu'in. Qasbat seterusnya. Ya. Mana dah? Okey, wa amma mana dia? Okey, wa amma man'ahu bil dalil. Okey, sekiranya kita membangkang ataupun kita menghalang dengan dalil bahwa qasbun, maksud kita datangkan dalil yang lain, itu adalah sebagai qasbun. Qasbun ni ghairul masmu', ghairul maqbul. Ghairul masmu' di sini adalah maksudnya ghairul maqbul, tidak diterima indal muhaqqiqin, dalam ilmu adabil bahsi wal munazarah. Jadi kita tak boleh lah katakan terus, maksudnya kita dia kata Isa itu adalah Tuhan, maka kita kata bukan, Isa bukan Tuhan, dia adalah maksudnya kita kata Isa bukan Tuhan, seperti mana Nabi Adam juga bukan Tuhan kerana dia juga tidak ada bapa. Jadi kita tak boleh terus bagi dalil dekat dia. Jadi kita telah merampas peranan dia. Jadi dia sebagai qasbun ghairul masmu', walaupun kita betul, tapi ini adalah satu perkara yang tidak dibenarkan dalam ilmu adab al-bahsi wal munazarah. Sebab orang yang kita berhujah tadi, dia belum datangkan hujah dia lagi, dalil dia. Dia baru dakwa iaitu Isa itu adalah Tuhan. Kemudian kita dah jawab dia punya dakwaan tadi dengan dalil yang kita kemukakan. Ini adalah satu benda yang bercanggah dengan disiplin kaedah adabil bahsi wal munazarah. Jadi tak boleh kita rampas. Jadi dinamakan sebagai qasbun sebab kita dah rampas dia punya peranannya. Contoh bila kita cegah saja, kita tak setuju saja, kemudian ataupun kita kata lima, kenapa kamu berkata demikian? Lima qulta zalika. Baru dia datangkan dia punya hujah dia. Jadi peranan yang dimainkan, kita kena tahu dia punya step dia. Pertama adalah al-mu'allil dulu. Mu'allil datangkan dakwaan. Dia kata, contoh dia kata Nabi Isa ataupun Nabi Isa itu adalah Tuhan. Maka barulah kita kata lima. Nanti kita katakan apa bukti dia ataupun ma daliluka. Jadi kita dalam keadaan ataupun ana la wafiq, aku tidak setuju. Kemudian barulah mu'allil pula ambil peranan dia, datangkan dalil dia. Jadi kita tidak boleh terus reject dia punya pernyataan tadi biduni, dengan tanpa melihat kepada dalil dia. Walaupun kita betul, maka itu terkeluar dalam kaedah disiplin ilmu munazarah dan dipanggil sebagai qasbun. Qasbun ni bila sa'il mengambil tugas ataupun tidak beri tugas ataupun peranan yang sebenarnya kepada al-mu'allil ataupun sebaliknya. Okey, jadi ghairul masmu'in li istilzamihi al-qabta, iaitu kullu sayri ala ghairil hadi, iaitu sesuatu pergerakan yang tidak mengikut kepada petunjuk. Okey, ataupun mengikut kepada kita kata sebagai kita punya SOP kita. Jadi SOP dia begitu. Ringkasnya SOP-nya begitu. Jadi kalau mu'allil datangkan dakwaan, maka kita hanya bila dia datangkan dakwaan, ketika itu sa'il dia hanya peranan ataupun dia tak setuju sahaja ataupun tak setuju dengan sanad ataupun bil halli. Maka itu sahaja yang boleh dilakukan. Bila kita tak setuju, maka dia datangkan dalil, barulah
waktu itu kita boleh mengkritik dalil tersebut. Ini peranan yang dimainkan oleh as-sa'il, iaitu an-naqdu. Okey. Na'am qad yatawajjahu zalika ba'da iqamati dalil ala tilka muqaddimatil mamnu'ah. Okey. Itu selepas dia mendirikan dalil ke atas muqaddimah yang kita cegah tadi. Dan okey. Itu kaedah dia. Okey, boleh jelas tak? Okey, malam ni kita fokus tentang sa'il saja. Apa peranan yang dimainkan oleh as-sa'il, orang yang nak membangkang tersebut. Okey, nanti kita akan nampak lah. Sekarang ni penulis dia ceritakan secara berasingan tugas sa'il dan juga mu'allil. Kemudian nanti baru kita akan, bila kita baca dua-dua tugas tersebut, baru kita faham, oh rupanya begini keadaannya. Bukan maksudnya sa'il itu terus melaksanakan tugas-tugas dia tanpa tunggu respon daripada mu'allil, puak yang mendakwa tadi, ataupun individu yang mendakwa tersebut. Jadi kita kena step by step. Jadi yang pertama yang kita ada adalah al-munaqadah, yang disebut sebagai al-man'u. Kemudian bila kita kemukakan al-man'u, barulah mu'allil tadi kena penuhi tuntutan yang kita laksanakan tadi, yang kita minta dia. Itu adalah dalil. Kemudian bila dikemukakan dalil, barulah as-sa'il pula melaksanakan tugas yang kedua. Ini kita akan belajar tadi. Wa in kana sani, dan tugas yang kedua iaitu an-naqdu, fa in mana'a bisyahidi fahuwa naqdu. Maksudnya kita mencegah benda tersebut ataupun kita menghalang benda tersebut dengan syahid, dengan bukti, iaitu ma yadullu ala fasadid dalil, apa yang menunjukkan bahawasanya dalil tadi tidak betul, dalil tersebut rosak. Seperti yang saya kata tadi, dalil ini bawa kepada daur, dalil ini bawa kepada tasasul, dalil ini bawa kepada butlan, dalil ini bawa kepada tanaqud. Itu dalam perkara akidah lah, kan? Macam dalam perkara fiqh, macam bab solat tadi, solat witir tadi. Jadi kita katakan bisyahid itu iaitu bukan semua setiap fi'il amal itu memberi faedah wajib ataupun memberi faedah wajib. Itu dikatakan sebagai mana'u bisyahid, dinamakan sebagai an-naqdu, iaitu an-naqdu ini adalah kita kita tunjuk bahawasanya dalil yang dikemukakan itu salah. Macam contoh, macam contoh yang kedua tadi, dia kata Nabi Isa itu adalah Tuhan sebab Nabi Isa tidak dilahirkan dengan ada bapa. Maka kita katakan ada orang lain juga yang tidak dilahirkan dengan bapa, iaitu Nabi Adam. Maka dia bukan Tuhan. Maka begitu juga Nabi Isa juga bukan Tuhan. Okey, itu adalah an-naqdu. Wa amma mana'ahu bila syahid. Tapi kalau kita tak setuju dengan tanpa datangkan bukti, kita kata apa bukti yang merosakkan ataupun yang menyebabkan dakwaan tadi salah ataupun bercanggah dengan realiti ataupun kebenaran, maka disebut sebagai al-mukabbarah. Itu orang yang mukabir. Mukabbarah ini adalah satu istilah dalam ilmu yang munaza'ah la li izharus shawab, iaitu perbalahan yang bukan bertujuan untuk nak menjelaskan tentang kebenaran, wala li ilzamil qasam, tapi bukan juga untuk mengalahkan musuh, walakin li bayanil fadli, tetapi untuk nak menunjukkan kelebihan, kepandaian. Wa zalika kama yunazi'u rajulan wa ya'lamu man bu'du 'anis shawab wa ya'rifu fi sahibi iqamatul jadah wa kama yatlubu wa kaman yatlubu dalilan 'ala dalil wa kaman yanqudu dalilan bila syahid wa kaman yamna'u tasdiq badihi jali. Ataupun golongan mukabbarah ini juga boleh dikatakan kepada orang yang meminta dalil ke atas dalil. Dah bagi dalil, dia minta dalil lagi, dan dalil itu pun dia tak kritik lagi, tapi dia minta dalil lain. Ataupun orang yang menolak dalil ataupun mengkritik dalil tanpa menyatakan syahid, mendatangkan bukti apa menyebabkan dalil ini tidak diterima. Ataupun orang yang mencegah ataupun yang mengkritik tentang badihi, benda-benda badihi jali. Badihi jali ni benda yang
benda yang asas yang diterima oleh semua orang. Maksudnya akal menerima perkara tersebut secara mudah seperti angka itu terdiri daripada genap dan ganjil, ataupun langit di atas kita, itu benda-benda badihi jali. Okey, itu adalah peranan yang kedua, iaitu an-naqdu yang kedua. Itu peranan yang kedua. Ghairu masmu'atin ittifaqan, yang mana tidak dibolehkan. Masmu'ah itu adalah ghairu, iaitu mamnu'ah, sesuatu benda yang ditegah secara ittifaq di kalangan ulama ahlul adab, al-bahsi wal munazarah. Okey, peranan yang ketiga yang dimainkan oleh as-sa'il, fa in mana'a bidalil fahuwa mu'aradatu, wa amma mana'ahu bila dalil fahuwa mukabarah ghairu masmu'atin aidan ittifaqan. Okey, jadi peranan yang tiga dimainkan oleh sa'il, iaitu tidak bersetuju atau mencegah dakwaan al-mu'allil tadi dengan dalil yang lain. Jadi kita datangkan dalil yang lain. Macam contoh tadi, kita tak setuju dengan mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan, kita datangkan bukti yang lain bahawasanya Nabi Adam tidak dilahirkan, tidak juga dilahirkan dengan adanya bapa, maka dia juga bukan Tuhan, dia hanya Nabi. Maka itu adalah dalil yang menghalang ataupun mencegah perkara tersebut. Jadi menyebabkan dakwaan kita tadi ada asas. Kita punya dakwaan tadi ada asas, iaitu kita menggantikan dalil yang lain. Okey, nanti kita akan datangkan contoh-contoh yang banyak lagi. Okey, macam tentang isu alam qadim, isu alam hadis. Itu perbalahan di antara ahli falsafah dan juga mutakallimin. Okey, ada soalan nak saya tu? Okey, fa in mana'a bidalili fa huwa mu'aradah. Okey, sekiranya dia mencegah dengan dalil atau mendatangkan bukti dalil yang lain yang menggantikan dalil yang dikemukakan oleh pendakwa tadi, dia adalah al-mu'aradah, dinamakan sebagai mu'aradah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan kena ingat bahawa mukabarah ghairu masmu'atin aidan. Okey, yang pertama, tugas as-sa'il adalah al-man'u. Al-man'u ni adalah kita akan kita tidak setuju dahulu, kemudian kita mintakan kepada dalil. Kemudian bila dia datangkan dalil, kalau kita jelaskan peranan yang kedua dimainkan oleh sa'il adalah bila dia datangkan dalil, maka kita jelaskan bahawa dalil itu butlan, batil, fasad dalil tersebut, maka dinamakan sebagai an-naqdu. Okey, kemudian bila kita dah katakan dalil tersebut tak betul, maka kita datangkan dalil yang betul ataupun dalil yang mengisbatkan yang mencegah ataupun yang menyanggah dakwaan tadi, maka kita datangkan dalil yang lain. Okey, maka itu adalah tugas sebagai al-ta'akhir al-mu'aradah. Okey, jadi kena faham betul-betul tiga peranan tersebut. Jadi mudah saja. Benda ni dia bukan payah sebab dia adalah perkara yang berlainan. Sa'il, bawah dia ada tiga peranan, iaitu al-man'u ataupun dalam istilah yang lain al-munaqadah, kemudian an-naqdu, dan yang ketiga adalah al-mu'aradah. Nanti kita snap peta minda, ada orang buat peta minda tersebut, tasjir tentang perkara tersebut. Okey, dan di bawah al-ma'u tadi ada bis-sanad dan juga bil hal. Nanti kita tengok perbezaan kedua-dua dan kita jelaskan tadi. Okey, kalau kedua-dua peranan tadi tidak dikemukakan, contoh kita hanya mencegah saja, kita tak setuju tanpa datangkan syahid, maka disebut sebagai mukabarah. Begitu juga dalam mu'aradah, kalau kita tidak setuju saja tapi tidak mendatangkan dalil yang lain, maka itu juga sebagai mukabarah. Jadi bagi sa'id, bagi mu'allil pula, kalau nanti kita akan tengok, kalau dia dakwah tanpa dalil, maka itu juga sebagai mukabarah. Okey, jadi kita dah tahu peranan yang dimainkan oleh as-sa'il. Jadi insya-Allah nanti kita akan kemukakan contoh-contoh yang boleh menambahkan kefahaman tentang perkara tersebut. Okey.
Ada soalan tak? Okey, secara ringkas, secara kita katakan sebagai okey, al-man'u bidalil fahuwa qasbun. Okey. Okey, betul, sebab al-man'u bisanad tadi okey, apa beza man'u bidalil dengan al-man'u bisyahid? Okey, dia macam ni. Semua benda itu adalah al-man'u, tetapi kita perincikan bahawasanya al-man'u bagi al-mu'aradah itu adalah apa yang tugas yang pertama tadi, al-mu'aradah itu adalah kita hanya talabul dalil, ataupun kita hanya menjelaskan kita tidak setuju tersebut. Okey. Kemudian al-man'u bisyahid itu adalah peranan yang kedua, kan, iaitu kita tunjuk mana tadi. Okey, al-man'u bisyahid. Okey, sekejap Okey, al-man'u bidalil. Sekejap, kita pastikan balik. Allah Rabbi. Okey. Saya ceritakan dulu dia punya peranan kat sini. Secara khulasahnya adalah okey, fa in talaba dalil, sekiranya kita menuntut dalil ke atas mukadimah, maka dinamakan sebagai al-man'u. Okey. Kemudian sekiranya kita membatalkan dalil tersebut dengan menjelaskan takhalluf dalil tersebut atau fasadnya dalil tersebut, maka disebut sebagai an-naqdu. Okey. Jadi kedua-duanya tersebut, contoh al-man'u tadi, kalau kita jelaskan bidalil, maksudnya kalau kita man'u bidalil terus kita jelaskan kata dalil tersebut takhalluf, maka itu adalah mukabarah, suatu benda yang tidak diterima dalam ghairul masmu' dalam ilmu adab al-bahsi wal munazarah. Okey, al-man'u bisyahid iaitu kita kemukakan mana tempat yang kita tidak setuju tadi. Okey, dia juga termasuk dalam peranan yang dimainkan oleh as-sa'i dalam peranan yang kedua, iaitu an-naqdu, iaitu kita menjelaskan tentang perkara tersebut, bahawasanya dalil yang dikemukakan oleh al-mu'allil itu adalah bawa kepada mustahil dan sebagainya. Okey, kemudian sekiranya wa in abtala nafsud da'wa bi iqamati dalil, sekiranya kita membatalkan dengan dakwaan tersebut dengan dalil yang lain, maka itu dipanggil sebagai al-mu'arradah. Okey. Okey, al-man'u bis sanad fa huwa munaqadah. Okey, al-man'u bid dalil. Okey. Man'u yang pertama tadi, sekiranya dia terus menyatakan dengan dalil, maka itu qasbun. Sebab orang yang pendakwa tadi dia belum datangkan dalil, kita dah kemukakan dah dalil tersebut, kita dah minta dah, kita dah rampas dia punya peranan dia. Jadi itu adalah peranan yang kedua. Okey, al-man'u bisanad iaitu kita menjelaskan bahawasanya kita tak setuju tersebut dengan bukti ataupun sandaran, maka disebut sebagai al-munaqadah. Okey, jelas Okay, tak apa, nanti kita akan datangkan balik dengan contoh-contoh yang lebih mudah. Okey, contoh saya bagi sini. Okey, ini kita nak faham tentang dua tugas yang dimainkan oleh as-sa'il wal mu'allim. Cuba kita applykan benda tersebut. Okey, seperti Zaid, dia seorang Muslim, berdebat dengan seorang ateis yang dinamakan sebagai John ke, tak kisahlah apa, berkenaan dengan kewujudan Allah SWT. Okey, ateis ni kata Zaid ni kata, orang Zaid yang Muslim ni kata Allah itu wujud. Kemudian Omar ni tak bersetuju dengan statement Zaid tersebut, ataupun kita kata ateis tadi tak setuju dengan statement tersebut. Maka di situ dinamakan sebagai
Zaid itu adalah mudda'i bagi Allah wujud kerana dia mendatangkan dengan dakwaan dan juga bukti tersebut. Kemudian si etis ni yang mencegah, maka dinamakan sebagai as-sa'il. Okey. Contoh dia, kita nak tengok peranan yang dimainkan oleh Zaid dan juga etis ataupun muslim. Kita sebut muslim lah, senang. Okey. Ataupun kita tukar pula, Zaid ni jadi sa'il, etis ni pula jadi mu'allil. Contoh, etis ni kata Nabi Isa itu adalah Tuhan. Apa dah yang kemudian dia dalilkan bahawasanya annahu khuliqa min ghairi abin, iaitu dia diciptakan tanpa ada ataupun diciptakan ataupun lahir dengan tanpa ada ayah. Setiap yang diciptakan tanpa ayah, maka dia adalah Tuhan. Maka Omar ni kata amna'u kubra, maksudnya dia cegah kepada muqaddimah kubra, dia tak setuju dengan muqaddimah kaza. Dia kata kullu man khalaqa min ghairi abin fa huwa ilah, iaitu aku mencegah, aku tidak setuju dengan statement muqaddimah kubra kamu yang mengatakan setiap yang diciptakan dari tanpa ayah ataupun setiap yang wujud tanpa ayah itu adalah Tuhan. Okey, itu yang dimainkan oleh peranan tersebut. Jadi si muslim tadi dia telah al-man'u pada kubra, maka dia tidak menerima dakwaan yang dikemukakan oleh muslim tadi, oleh etis tadi ataupun orang Nasara tadi, orang Kristian tadi, wa utalibuka bi iqamati dalil. Jadi dia menuntut untuk mendirikan dalil. Fal man'u imma ayyatajha ila sughra dalil atau kubrahu. Okey, jadi al man'u ini dia boleh kepada man'u kepada muqaddimah kubra, disebut sebagai muqaddimatul dalil ataupun muqaddimah sughra ataupun kubra. Okey, kemudian apa pula peranan naqdu? Okey, iaitu dia ibtalul dalil qasmi, iaitu kita membatalkan dalil musuh. Dalil musuh ni adalah dalil mu'allil lah, iaitu kita menjelaskan bahawasanya dalil tersebut takhalluf, adanya rosak ataupun percanggahan dalam dalil tersebut. Seperti kita kata, seperti orang Nasara kata, bukti kata Nabi Isa itu adalah Tuhan, iaitu dia tidak ada ayah. Maka siapa yang tidak ayah, maka dia adalah Tuhan. Okey, jadi Omar ataupun orang muslim ini dia kata dalil haza dalil batil. Ini adalah dalil yang batil. Ini adalah peranan an-naqdu. Okey, kerana yajri ma'al Adam, kerana perkara ini juga berlaku terhadap Nabi Adam. Dia juga diciptakan daripada ataupun diwujud dengan tanpa ada ayah. Maka benda tersebut tidak menjadikan Nabi Adam itu adalah Tuhan. Okey. Jadi an-naqdu di sini adalah kita menjelaskan bahawasanya dalil tadi bercanggah dengan realiti dan bercanggah dengan keadaan sebenar. Okey, adapun mu'aradah pula, iaitu kita menggantikan dalil yang dikemukakan oleh musuh ataupun al-mu'allil ataupun al-mudda'i dengan dalil yang membatalkan. Kita datangkan dalil lain. Seperti kita kata dalil dia adalah bila dia bagi dalil kata setiap yang diciptakan tanpa ayah itu adalah Tuhan, maka kita katakan Masih ini adalah Nabi Isa itu adalah hamba Allah SWT. Wah, dalilnya adalah dia dikandungkan oleh ibu dia yang mengandungkan dia dan melahirkan dia. Dan setiap yang demikian, yang dikandungkan, dikandungkan ataupun yang dilahirkan oleh seorang ibu, maka dia adalah Tuhan. Jadi dia bukan Tuhan. Jadi kita gantikan dalil yang mengatakan setiap yang tanpa ayah tadi kepada bahawasanya setiap yang dikandungkan oleh ibu, maka itu adalah bukan Tuhan. Jadi itu peranan ataupun contoh bagaimana ketiga-tiga peranan tersebut dimainkan oleh al-muslim tadi, mewakili sebagai al-mu'allil, al-sa'id, minta maaf, al-sa'id. Okey, jelas Jadi malam ni kita dapat tahu tentang perbezaan ketiga-tiga peranan yang dimainkan oleh sa'id dan juga
peringkat-peringkat dia. Dia tidak boleh terus mu'aradah. Itu dipanggil sebagai al-qasbun. Dia tidak boleh terus an-naqdu. Dia mesti start dengan al-man'u dahulu, kemudian barulah an-naqdu, kemudian barulah al-mu'aradah. Okey, sekiranya sesuatu perbahasan tersebut, bila kita kata al-alam hadis. Okey, ini kita nak debat dengan apa panggil ahli falsafah. Sebab apa? Dalil dia adalah kullu mutaghayyir hadis. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Okey, jadi al-mutaghayyir tersebut kita kena buktikan, istidlalkan dengan kalau benda itu adalah nazari, maka kita kena jelaskan dengan dalil yang badihi. Sebab apa? Bil musyahadah, dengan penyaksian mata kepala kita, bil hawas. Bila kita tengok setiap benda yang baharu ataupun setiap dalam alam ini berubah-ubah daripada kecil ke besar dan sebagainya, pokok mati dan sebagainya, orang pun berubah daripada muda ke tua, maka menunjukkan bahawasanya perkara ini adalah hadis. Okay. Jadi kalau kita jelaskan bahawasanya bil darurah, maka as-sa'il tadi dia tidak ada hujah menyalahkan ataupun menyanggah hujah tersebut, maka selesai kita punya munazarah tadi. Jadi sebab itu dalam mantik kita katakan muqaddimah nazariyah mesti berakhir dengan muqaddimah ad-daruriyah, ataupun istilah lain muqaddimah nazariyah mestilah dibuktikan dengan muqaddimah al-badihiyah. Maksudnya kita datangkan kias burhan yu'ayyidu, burhan yang nazari mestilah dikuatkan dengan burhan yang badihi. Okay, itu kaedah dia. Okay, insyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kita pada hari akan datang. Jadi malam ni kita faham dahulu tentang wazaif, bahawa ada yang nak masuk pada ni. Okey, wazaif al-as-sa'il. Okey, wallahu ta'ala alam. Ada apa soalan kalau di Facebook? Okey, tak ada soalan. Okey, setakat itu dulu. InsyaAllah kita bertemu lagi pada malam akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.